Ya, itu dia tadi Rahimah Rahim, Cintamu. Ya, kita teruskan siaran Radio Melayu malam ini dengan soalan seterusnya kepada Encik Hadi. Okey. Yang ni berkenaan dengan bridging visa. Tadi Encik ada sentuh sikit. Apakah bridging visa ni sebenarnya? Okey, bridging visa ni ada 5 Ada 5. Bridging, kita mesti faham bridging dalam bahasa kita jembatan. Di mana kita nak lalui daripada 1A sampai nombor 1 ke nombor 2, kita ada jembatan di tengah-tengah. Jadi dalam 5 bridging visa ni, yang paling baik sekali bridging A. Bridging A subclass 010. Nombor 2 yang lepas nombor 2 bridging B subclass 020. C, D, E semua saya cakap Assalamualaikum je lah kan. Itu bridging yang ada sikit cerita. Ya. Okey. Bagaimana awak mendapat bridging visa? Okey, bridging. Kita kata example awak kat sini awak ada turis visa. Okey. Awak ada kelayakan menjadi butcher. Awak ada certificate butcher lah. Jadi awak punya visa nak expire, turis visa awak ni nak expired lusa. Jadi company ni nak sponsor awak 457. Jadi saya sebagai agent, kita lodge application besok. Tapi dia punya lusa ni visa nak expired. Tapi sebelum turis visa dia expired, kita lodge application, lusa tulat dia dapat bridging visa. Itu nama bridging visa A. Bridging visa A ini membiarkan dia tinggal di Australia, menunggu jawapan application 457 dia. Tapi jangan lupa, turis visa ni yang pertama ni mesti kita teliti ada apa-apa condition dia kan, 8503 ke. Kalau tak ada selamatlah, kalau ada memang tak boleh. Itu jadi tak ada selalunya tak ada working visa. Turis visa tak ada working visa. Tapi bila dia dah lodge 457, dia mendapat bridging A, kita boleh apply dengan kerajaan. Kita minta kerana dia ni nak tunggu visa ni makan 2 bulan, tak menasabah kan, boleh kasih dia kerja sementara dia punya application ni proses. Jadi kerajaan tak apply tak tahu, 50-50. Dia tengok keadaan kamu, macam mana duit kamu, ada kemungkinan dia kasih ke awak kerja. Jadi walaupun tengah tunggu ni, awak boleh bekerja kerana awak dah apply permission. Kita mesti apply permission daripada kerajaan. Itu bridging A. Bila awak dah dapat bridging A ni, jadi minggu depan awak nak balik pula Singapore. Macam mana? Awak apply bridging B. Ini memberi awak balik ke Singapore ke mana-mana kan. Atau pulang balik ke Australia, tak ada problem. Tapi kalau awak tak apply bridging B, awak keluar, awak tak boleh masuk. Jadi ini B untuk terbang, untuk keluar masuk. Ini harganya dalam 160 tak salah saya. Lagi satu C. C inilah dia yang selalunya protection visa. Bila awak dah lodge protection visa dan awak terus diberi bridging B, bridging C, di mana automatically ada work right. Tapi awak mesti lodge protection visa subclass 8866. Awak mesti. Kalau awak tak lodge protection visa, awak tak dapat bridging visa. Ini memberi awak kerja, menunggu masa bila awak akan di call for interview atau apa-apa dia punya sesi. Ya. Yang lagi satu D sama E ni kira-kira kalau awak ini pembunuh, dadah, all the yang mana yang saya rasa yang paling jahat lah. Then kalau awak dalam prison, awak nak keluar nak kena hantar balik pergi mana-mana lah, balik negeri awak semula, nak kena court ke, then itu D sama E lah yang mana awak kena apply. Tapi daripada C sampai E, bila awak dah apply, awak ada harapan awak akan dibat 3 atau 5 tahun. Ada kemungkinan 10 tahun.
tak masuk balik. Itu masuk balik ya. Jadi that's why kalau kita apply protection visa ni nak dapatkan C, awak mesti faham. Kalau awak dibat 3 tahun, 5 tahun, walaupun dah lepas 3 tahun awak ingat awak boleh apply, kadang-kadang kerajaan tak mau kasih. Pasal awak dah ada history. Jadi itu saya tak recommend. Especially the young, budak-budak yang masih muda-muda 22 tahun nak apply ni. Tak ada makna. Itu tentang bridging visa ya. Tapi lebih tahu lebih lanjut, layari Facebook saya. Saya akan beri informasi di situ lagi. Okey. Ni soalan ya. Ada soalannya daripada Zila Saleh ya. Soalannya, saya nak bertanya, saya sekarang memiliki visa resident return subclass 155 untuk tempoh setahun. Dan akan tamat pada bulan Mei ini. Saya baru berada di Australia dari September tahun lepas. Bagaimana saya nak renew visa saya untuk subclass ini sedangkan saya tak menetap cukup 2 tahun di sini? Adakah saya akan diberi bridging visa dahulu? Okey. Itu soalan dia. Okey. Ini resident return visa ni pun ada changes Dulu cuma 1 saja. 5 tahun. You apply 5 tahun. Tapi sekarang dia dah buat 3. Sebulan, 3 bulan dan 5 tahun. Jadi kerana awak kurang September 15 sampai sekarang, walaupun bukan 2 tahun, awak masih lagi boleh apply. Tapi ada harapan mereka akan beri cuma setahun. Tapi awak mesti menunjukkan dia punya settlement awak dekat Australia ni ada bank account, ada rumah ke, yang something stable. Jadi kerajaan Australia boleh take into consideration yang you ni intend nak tinggal sini selama-lamanya. Tapi selalunya kalau awak kurang 2 tahun, sekarang mereka agak strict 3 bulan, sebulan, 3 bulan, setahun atau 5 tahun. Dalam setahun 5 tahun. Kalau short 2 tahun, usually dalam 3 bulan mereka kasih. Tapi no harm. Paling banyak pun diorang minta more information. Kalau awak ada bank account, kalau awak ada relative, ini semua connection awak dengan Australia. Dia nak tahu berapa komitmen awak ada pada negara kita ni, Australia. Tapi untuk dapat 5 tahun agak payah paling banyak awak akan dapat pun setahun. Tapi no harm. Ini pun apply online. Jadi awak tak payah paper lodgement online. Harga dia tak salah saya dalam 350. Saya harap itu dapat menjawab Dan ada satu lagi soalan ni daripada Encik Sabaruddin Kadir menerusi Facebook. Ada banyak soalan ni, ada lebih kurang 7 soalan. Mungkin kita dapat sentuh beberapa sajalah. Salah satunya ialah visa pelajar Bolehkah ia diambil kira merit untuk dipendekkan tempoh untuk mendapatkan PR? Tak boleh. Tak boleh. Pasal selalunya kalau sesiapa yang ingin belajar di Australia, usually kalau saya recommend untuk ambil 2 tahun 2 tahun. Kalau kita ambil example lah, kita ambil kalau engineer semua ni, master, bachelor semua ni kan selalu makan 3 tahun kan. Saya suruh ambil dalam cook lah kita ambil cook 2 tahun. Lepas 2 tahun tu awak boleh apply graduate visa, di mana awak boleh dapat bekerja 18 bulan full time. Tapi awak mesti belajar 2 tahun. Itu salah satu untuk dapat extra point. Tapi tak tahu kan, awak jadi cook, awak dapat certificate 4, ada company nak sponsor awak. Jadi itu salah satu cara untuk awak dapat experience dan dapat explore sponsor-sponsor di Australia. Jadi maksudnya kalau siapa yang dah graduate dan belajar 2 tahun sebelum tu, dia boleh apply graduate visa untuk kerja 18 tapi bulan. Tapi cuma certain subject aja. Kalau awak macam ambil hospitality ke management, tak ada. Cuma certain skill. Jadi awak akan saya recommend contact agent ke, check website apa sekolah, apa qualification yang dapat awak 485 graduate visa. Pasal itu boleh membantu awak dapat PR lepas 2 tahun. Okey, dan ni satu lagi soalan daripada orang yang sama Adakah lebih selamat atau selesa atau terjamin untuk permohonan PR melalui ejen ataupun sama saja dengan permohonan sendiri? Ini hak masing-masing.
Kalau saya electrician Kalau saya ada elektrik rosak di rumah saya tak panggil kawan saya panggil electrician yang ada license Jadi kalau ada kerosakan, mereka ada insurance. Jadi begitu dengan immigration. Awak lihat ini di depan muka dia kata boleh apply ni, boleh apply itu, tapi di sebaliknya condition dia, regulation dia seperti 485 graduate visa ada banyak terjadi. Mereka apply tapi mereka tak faham apa requirement masa lodge. You mesti ada English. Tak ada English, refusal. Banyak terjadi, dia orang lodge saja pasal orang kata boleh lodge saja, tapi di refuse, English tak ada. Pasal yang lain boleh, yang lain macam 457 ni semua ni awak boleh lodge tak ada English, tapi awak kena duduk lah later on kan, tapi awak boleh lodge. Jadi inilah salah satu saya sebagai immigration saya akan beri informasi in depth. You make the decision. Pasal ini saya rasa your life is important. Kita kena hati-hati. Bila awak dah lock sekali refusal, that mean dah nak go through dia punya tribunal, nak go through all the application, nak kena apply balik, yang ada hilang duit. Jadi itu salah satunya why you use immigration agent. Do the right thing first time. Itu dia, semoga terjawab soalan tu. Ada banyak lagi tapi mungkin kita boleh sentuh lain hari lah. Kita teruskan siaran dengan lagu seterusnya, Hafiz dan Adira, Ombak Rindu, hanya di Radio Melayu Perth.